Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim walhamdulillaka ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini kita dapat sama-sama berkumpul dan berjumpa untuk kita sambung kuliah kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan. Saya ingat pada bulan 10. Jadi semenjak PKP itu sekali dah sempat kuliah, bulan 10 tak silap nak. Dan hari ni kita berjumpa lagi kira setahun ni kali kedua lah kuliah ni. Itu kali pertama bulan 10 ni. Jadi syukur alhamdulillah lah ya. Dan mungkin lepas ni puasa kan, mungkin atau puasa pula dapat. Dan saya nak sambung kuliah kita daripada buku inilah, Amalan Muslim Sepanjang Hari, di mana sejak awal dulu kita dah masuk kepada keluar rumah lah ya. Di mana saya dah masuk kepada bab keluar daripada rumah, tak kala kita keluar untuk bekerja lah. Dan kita dah kongsi hari itu, si pengarang menyarankan kepada kita supaya membaca doa keluar daripada rumah dan zikir seumpama disunahkan oleh Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Itulah bacaan. Very simple. Dengan nama Allah tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Seumpama yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi daripada Anas bin Malik, di mana katanya kana Nabi idza kharaja min baitihi qala bismillah sampai habis. Kata Anas bin Malik, Nabi bila keluar daripada rumah dia baca bacaan yang berkenaan bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dan zikir itu juga dimuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam buku zikir beliau Al-Azkar min Kalam Sayyidi Al-Abrar, buku Al-Azkar itulah ya. Kemudian Nabi juga sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma inni a'udzubika an azil au uzal au adil au udal au azlam au uzlam au ajhal au yushhal alayya. Seumpama yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud daripada Ummi Salamah ataupun Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, di mana katanya ma kharajan nabi min baiti qattun illa wa qala katanya Nabi SAW tidak keluar daripada rumahnya atau rumahku melainkan dia membaca Allahumma inni a'udzubika an azil au uzal. Dan ada setengah riwayat Nabi memandang ke langit. Bila Nabi keluar rumah dia pandang ke langit. Tapi tambah itu tidak sahih lah. Cukup untuk kita baca zikir itu, Allahumma inni a'udzubika an azil au uzal. Ya Allah, aku berlindung daripada-Mu daripada aku tergelincir atau digelincirkan. Au adil au udal, daripada aku tersesat atau disesatkan. Boleh jadi kita tergelincir sendiri, jatuh sendiri atau seumpamanya. Boleh jadi kita dijatuhkan. Tak? Boleh jadi kita langgar orang, boleh jadi orang langgar kita. Itulah maksudnya. Boleh jadi kita tersesat dengan sendiri, kita saja nak sesat. Boleh jadi kita disesatkan. Kan?
sama manusia kan. Sekeliling kita ni ada yang okey, ada yang tak okey. Ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik. Ada orang yang membawa kepada petunjuk, ada orang yang membawa kepada kesesatan. Jadi Nabi minta dengan Allah supaya jaga kita daripada kita tersesat atau disesatkan. Sesat dalam konteks dunia, sesat dalam konteks akhirat. Tak kisahlah, janji tak mau, sesat tak mau. Au azlam au uzlam, ataupun aku menzalimi atau aku dizalimi, tak nak juga. Kita zalim orang pun tak mau, orang zalim kita pun lagi tak mau. Ataupun orang zalim kita, kita tak mau, kita zalim orang, lagi kita tak mau. Kalau kita diberi pilihan, orang zalim kita ke kita zalim orang, tak nak dua-dua pun. Kita nak mana? Bagi saya baik orang zalim kita daripada kita zalim orang. Tapi dua-dua tu kita tidak mahu. Dan Nabi SAW mengajar supaya kita mohon kepada Allah supaya tidak kita menzalimi atau dizalimi oleh orang lain. Pasal di luar rumah ni banyak tak selamat. Betul tak? Mungkin dalam rumah kita selamat sikit, kalau rumah tak selamat. Macam-macam boleh berlaku di luar sana. Jadi minta siap-siap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Au ajhal au yujhal alayya. Dan aku juga minta supaya aku tidak mengetahui atau aku tidak diketahui akan suatu perkara yang baik. Kalau ada benda baik di luar sana, aku minta ya Allah janganlah aku tidak tahu. Itulah maksud. Ataupun kalau aku ada benda yang baik, minta dengan Allah supaya orang lain tahu kebaikan yang kita ada. Jadi minta berlindung supaya kita tidak jahil akan perkara yang ada di luar, dan yang di luar juga tidak jahil dengan apa yang ada pada diri kita. Jadi biar kita dapat manfaat daripada kebaikan yang ada di luar, dan kebaikan yang ada pada diri kita pun kita minta orang di luar sana sama-sama ambil manfaat dari. Nampak? Jadi ia satu doa yang bagus sesuai dengan keadaan kita nak keluar daripada rumah untuk pergi bekerja. Itu doa yang diriwayatkan daripada Ummi Salamah radhiyallahu taala anha yang amat baguslah untuk kita baca. Very simple doa. Tadi sekolah rendah darjah 3 kot, darjah 2 macam tu kot. Dah ada doa berkenaan, dah amat-amat digalakkan untuk kita membaca. Dulu mungkin kita tidak tahu, sekarang kita tahu, kita baca. Kalau kita tidak, orang kata apa? Macam mana doa tu ya? Tak belajar, ataupun mungkin disuruh kita tak belajar tentang zikir atau seumpamanya. Boleh buka Google, buka Syekh Google, tekan doa keluar daripada rumah. Keluarlah. Tapi kalau tuan-tuan ada buku, lagi bagus. Dulu ada buku cik zikir tu kan, dalam tu dah ada, dan saya pun dah masuk sikit dulu. Salah satu daripada keduanya baca Alhamdulillah. Tapi kalau menggabungkan kedua-duanya, itu juga baik. Tak ada apa-apa masalah. Kemudian keluarlah kita daripada rumah kita. Pertama yang dipesan juga oleh si pengarang, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana saya dah baca lah takwa ni dulu, saya dah baca. Saya ingat 2 kuliah hari tu tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum nak sebut benda-benda yang lain ataupun hal-hal yang disunahkan untuk kita melakukan di luar sana, banyaklah. Awal-awal sekali pengarang berpesan kepada kita supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun takwa ni dia kena setiap masa, di mana sahaja, anytime, anywhere. Tapi kerana di luar kita lebih-lebih lagi memerlukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa kita perlu bertakwa kepada Allah? Pertama kerana ia adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dalam Quran ada banyak ayat, puluhan ayat yang menyebut tentang takwa. Dan yang paling penting yang sering kita dengar itulah dibaca setiap kali khutbah Jumaat. Daripada surah Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang yang beriman. Allah Ta'ala suruh takwa. Walaupun bukanlah wajib membaca ayat takwa ketika khutbah Jumaat, tapi duk baca ayat tu every time, betul tak? Yang wajib ialah ajak orang supaya bertakwa kepada Allah. Cukuplah.
Kalau Tok Khatib kata, ya ayuhan nas ittaqullah, wahai manusia bertakwalah kepada Allah, bahasa Arab ke bahasa Melayu ke, okey dah. Mana kata sudah melepasi akan kewajipan seseorang khatib dalam khutbahnya. Rukun khutbah nombor 1 itulah mengajak jemaah kepada takwa. Jadi di sisi majoriti lah, walaupun tidaklah semua mewajibkan, tapi majoriti mewajibkan khatib mesti suruh jemaah ataupun sebut tentang takwa kepada para jemaah. Kalau dia tak sebut, tak sah khutbah Jumaat. Salah satu rukun lah kita kata. Dia nak sebut dengan mana-mana bahasa yang difahami oleh jemaah, dia nak baca mana-mana ayat Quran, ataupun dia nak petik mana-mana hadis Nabi, as long as ada connection lah dengan takwa, maka sudah memadai. Tapi di tempat kita ni mungkin very special sikit lah. Ayat takwa dibaca setiap masa khutbah, walaupun tidaklah syarat seperti itu. Jadi sepatutnya kita tahulah ayat berkenaan, nak tunjuk betapa pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi surah ayat yang lain. Surah An-Nisa ayat yang pertama, Allah Taala juga menyuruh kita supaya bertakwa. Itu secara am. Ada juga Allah Taala suruh kita bertakwa secara khusus. Umpama dalam hak ehwal keduniaan yang bersabit dengan muamalah, bila Allah Taala sebut pasal riba umpamanya, ujung sekali Allah Taala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah saki-baki riba. Nak suruh tinggal riba, Allah Taala sebut takwa dulu. Pasal orang yang tidak bertakwa, dia agak suka untuk nak meninggalkan riba. Pasal riba ni kan untung. Dan dia satu muamalah yang telah dijalankan oleh orang Arab sejak berkurun-kurun lamanya. Sebagaimana orang Arab susah tuan-tuan nak tinggalkan penyembahan berhala, pasal mereka dah berkurun beribu tahun kan. Ambil daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam, tak tahulah berapa ribu tahun sebelum Nabi kita Muhammad SAW, sampai Nabi Muhammad mari, dah adalah Nabi-Nabi itu, tapi penyembahan tu masih berlaku. Lama lah kita kata. Tiba-tiba datang seorang Nabi nak mengajak kepada tauhid. Sukalah pasal benda kita orang duk buat selalu, kan? Benda yang tak betul pun kalau dirutinkan, hatta dijadikan custom ataupun adat, susah orang nak tinggal. Especially yang bersabit dengan hak ehwal keagamaan, kepercayaan atau seumpamanya. Sama juga bab riba. Lama dah daripada amal riba ni. Dan dia satu perkara yang menguntungkan sebelah pihak lah, kan? Jadi nak tinggal susah. Sebab tu Allah Taala kata takwa, baru kamu boleh tinggal riba. Dan begitulah dalam ayat-ayat yang lain. Jadi ia adalah satu perkara yang amat penting. Hatta dalam sebahagian besar hukum hakam fiqh ni tuan-tuan, banyak berdikaitkan dengan takwa sebenarnya. Takwa ni bukan hanya isu yang melibatkan penyucian jiwa, tasawuf atau seumpamanya, tapi dalam hak ehwal, hukum hakam, fiqh pun dia banyak berkait dengan takwa. Hatta kalau kita lihat, antara ayat terbesar yang dijadikan sandaran dalam hak ehwal hukum ni juga ialah ayat pasal takwa. Hampir setiap bab kita jumpa ayat itu. Ayat mana? Ittaqullah mastata'tum. Surah At-Taghabun ayat 16. Bertakwalah kamu kepada Allah setakat yang kamu mampu. Ayat ni ayat hukum tu. Dan daripada ayat ni dah datang pelbagai rusuh-rusuh yang ada dalam syarak. Itulah asasnya. Allah Taala kata bertakwalah kamu kepada Allah setakat yang kamu mampu. Bila kita belajar dalam bab bersuci, jumpa ayat Quran ni di samping hadis-hadis lain lah. Bila mana kita tidak mampu, bukan semua orang mampu. Maka Islam ni agama yang meraihkan kemampuan orang setiap masa dalam segala hal. Ibadah baik, muamalat baik, ibadah peribadi baik, yang bersifat jama'i baik, dia amat-amat meraihkan kemampuan. Hatta kalau kita lihat syarat-syarat ibadah ni semua melibatkan mampu. Semayang umpamanya, sebelum semayang kita kata wudu umpamanya, kalau tak mampu wudu, ada rusuh, ada. Mana dalil rusuhnya? Itulah ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah setakat yang kamu mampu. Kan? Tak boleh wudu. Kalau tak boleh wudu, macam mana tayamum? Itulah ayatnya. Adalah hadis tayamum tu, tapi ayat ni mari dulu. Before nak mari hadis-hadis pasal tayamum. Kalau wudu tak boleh, tayamum pun tak boleh. Apa nak buat? Tak payah.
Semayang tanpa wudu dan tanpa tayamum. Mana dalilnya? Itu adalah dalilnya ayat Quran. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah setakat yang kamu mampu. Ada tu yang kita mampu buat. Kan? Dia panggil faqidut tahurain. Orang yang tak leh wudu, tak leh tayamum. Kau nak kira itulah ayat ni. Tak boleh kedua-duanya. Begitu juga dengan semayang. Tak boleh semayang dalam keadaan yang sempurna. Tak boleh berdiri. Kita boleh duduk. Pasal apa boleh duduk? Adalah hadis pasal duduk tu, umpamanya. Tapi ayat ni mari dulu. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah setakat yang kamu mampu. Tu yang kita mampu. Tak? Jangan paksa diri. Jangan larang. Dan Nabi SAW pernah satu ketika dia masuk masjid, nampak tali. Isteri dia nama Zainab. Dia ikat tali kat tepi masjid. Bagi wanita lah kan. Mana kata kat masjid Nabi tu ada satu tali. Kata Anas bin Malik dan Sahih Muslim ataupun Bukhari. Dakhala Nabi al-masjid fa idza hablum mamdud baina sariyatain. Nabi bila masuk masjid nampak tali. Duk melentang di antara dua tiang. Nabi pun tanya, mahazal habl, tali apa ni? Anas pun jawablah. Dia kata, li Zainab. Tali ni untuk Zainab. Idza fatara ta'allaqat bihi. Bila dia letih, dia peganglah tali tu. Pasal nak berdiri kan? Tak nak duduk, nak berdiri juga. Apa kata Nabi? Huluhu. Nabi kata potong. Liusalli ahadikum nasyata. Hendaklah dia semayang dalam keadaan kemampuan dirinya. Tak boleh diri duduk, jangan nak pegang tali. Kan? Kalau kita ikut, apa salahnya pegang tali pun? Kan berdiri tu bagus, afdal. Tak boleh, pasal telah diajak oleh Rasulullah. Bila kita tak boleh buat dalam keadaan berdiri, buat dalam keadaan duduk. Kan? Dia ingat tak apalah kot pasang tali kot. Tak boleh. Nabi suruh potong tali berkenaan. Pasal bila tak boleh lah keadaan berdiri, kita duduklah. Tak mampu kan? Semayang fardu lah, semayang sunat boleh walaupun tak mampu. Dan begitu dalam hal-hal yang lain. Mesti ada syarat kemampuan. Orang yang berpuasa umpamanya, kalau dia cukup syarat-syaratnya, biasalah syarat-syarat ibadat Islam, balik, berakal, mesti ada mampu. Kalau tak ada mampu, tak wajib. Sebahagian besar daripada persyaratan hukum hakam yang boleh berkait ibadat-ibadat khususiyah seumpama. Puasa pun sama. Kan? Cuma semayang tu, kalau tak mampu, betul-betul tak mampu, kena semayang jugalah di sisi majoriti. Walaupun ada segelintir kata kalau tak mampu betul semayang. Umpamanya orang yang koma atau seumpamanya, maka bukan koma lah, maksud dia tak mampu betul, dia tak perlu semayang. Tapi majoriti kata kena semayang juga sekurang-kurangnya dengan hati. Macam mana semayang dengan hati kita pun tak tahu, kita tak pernah praktikal. Tapi dalam hal-hal yang lain samalah. Dalam hal puasa pun sama. Kan? Kemampuan diraihkan. Orang tak mampu puasa, dia boleh qada pada waktu yang lain. Mana dalilnya? Itulah ittaqullaha mastata'tum. Ayat yang pendek tapi dia mempengaruhi keseluruhan hukum hakam syariah dalam hak ehwal meraihkan kemampuan manusia. Jadi takwa, kita ingat takwa ni bersabit dengan penyucian jiwa, kerohanian dan seumpamanya. Tidak. Takwa ni dia merangkumi segala hal. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak perkara yang disabitkan dengan orang-orang yang beriman. Allah Taala sebut sifat takwa dulu. Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran ni ada petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam banyak-banyak sifat orang yang beriman, sifat takwa Allah Ta'ala sebut dulu. Kan? Sama juga dalam banyak-banyak sifat awliya illah, wali-wali Allah. Sifat yang terpenting adalah sifat takwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dialah awliya illah, dialah wali-wali Allah.
Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah dalam surah Yunus ayat yang ke-60, lebihlah 60 berapa saya tak ingat. Kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah adalah tidak ada bagi mereka ketakutan atau kesedihan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah ni dia tak takut dan dia tak sedih, kata Allah. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa, dialah wali-wali Allah. Nampak? Wali Allah ni tidak semestinya individu-individu tertentu. Especially umpama yang kita pegang lah, bila sebut individu itu wali Allah. Pasal apa boleh berjalan atas air? Kan? Orang kata Tok Penali boleh melintas sungai Kelantan tu tanpa naik perahu. Orang jumpa dia kat sebelah sungai sini. Kawan ni naiklah perahu nak pergi sungai Kota Baru belah sana. Tengok dia dah ada belah sana. Bila tu guru datang? Tak ya, tak tidak cerita itu. Ya tak? Wallahu ta'ala alam. Wali Allah ialah orang yang beriman dan bertakwa. Siapa sahaja. Hatta kita pun, kalau kita beriman dan bertakwa, kita lah wali Allah. Kerana kita setiap hari duk minta dengan Allah supaya jadikanlah aku walimu, jadikanlah aku walimu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ni wali dia. Dan tak ada orang tahulah melainkan hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Mana doanya? Duk kunut tadi lah. Allahumma hadini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa tawallani fiman tawallait. Jadikanlah aku walimu seperti mana orang-orang yang telah engkau walikan mereka. Tu wali dari sudut kita dengan Allah lah. Hak lain ada lagi wali tu. Anak kita nak kahwin, kita wali juga. Wali juga tu. Tapi hak tu lain, kan? Orang wakilkan kita untuk melakukan sesuatu dalam hak awal muamalah, wali juga tu. Pemimpin-pemimpin, wali juga. Wali ni ada banyak maksud dan banyak penggunaannya dalam syarak. Tapi yang kita sentuh ialah wali dalam hak ihwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti keimanan kita ialah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah bertakwa kepada Allah, pengarang bawa mari satu bab yang lain, itulah bab menyebarkan salam dan mendoakan orang yang bersih. Dia bawa mari bab ni dulu. Pasal bila kita keluar rumah, kita mesti jumpa orang. Betul tak? Dan bila kita nak jumpa orang, apa yang kita buat? Mungkin banyaklah benda yang kita boleh buat. Hak nombor satu sekali ialah kita menyebarkan salam sesama kita. Ya. Dan dia pun buat marilah hadis-hadis Nabi SAW tentang salam. Sebenarnya salam ni tuan-tuan, macam benda yang remeh lah. Betul tak? Tapi dalam Islam, dalam syariat ni, dia satu benda yang besar. Sehingga kita lihat ulama-ulama kita, saya bagi contoh paling simple lah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam buku bagus dia, Riyadhus Salihin. Saya tak pastilah di surah ni belajar atau tidak Riyadhus Salihin. Ada satu surah tuan-tuan, 2 orang ustaz ajar Riyadhus Salihin. Surau lah, tapi nama dia madrasah Al-Ikhwan di Selayang Jaya kot. Saya tahu pasal saya pun mengajar di situ. Kan? 2 orang ustaz ajar Riyadhus Salihin. Seorang ajar mula-mula, seorang ambil tengah-tengah. Dia nak bagi cepat habis. Nampak? Bagus lah. Kan? Dia satu buku yang bagus. Yang merangkumi lah seluruh kehidupan kita, ibadah baik, muamalah baik, dunia baik, akhirat baik. Imam An-Nawawi susung tak kurang daripada 300 bab, hampir merangkumi semua lah. Ya. Dan di sana ada beberapa kitab. Dan salah satu kitab yang penting ialah Kitabus Salam. Kitab salam. Bukan bab tau. Salam ni bukan bab. Macam kita kata dalam fiqh lah. Macam semayang, macam puasa, macam zakat, macam haji, dia bukan bab.
Kalau kata babus solah, bab semayang, dia tak tepat. Orang kata babus zakah, bab zakat, dia tak tepat. Dia sebenarnya kitabus solah, the book of prayer, kitab semayang. Pasal kitab ni ia adalah satu bab yang merangkumi bab-bab lain yang besar-besar. Bab-bab boleh jadi kitab. Walaupun dalam satu kitab dia ada banyak kitab. Satu buku ni. Satu kitab ni maksud buku lah. Satu lagi kitab ni maksud bab yang besar. Dalam buku Riyadhus Salihin ada Kitabus Salam, the book of greeting. Pasal apa dia ada Kitabus Salam? Pasal dalam salam ni ada 9 bab yang lain. Dan setiap bab dimuatkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan ada 9 bab. Pertama, fadlus salam wal amru bi ifsyaihi, kelebihan salam dan perintah Allah supaya kita menyebarkan. Dia bawa marilah hadis-hadis Nabi SAW. Mula-mula tu bawa marilah ayat Quran tentang salam ni. Wa idza ya ayyuhallazina amanu idza dakhaltum buyutan ghaira buyutikum fasallimu ala ahliha. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk satu rumah yang bukan rumah kamu, melainkan setelah engkau minta izin daripada tuannya dan kamu memberi salam kepada mereka. Bagi salam ni asal hukum dia sunnah lah, jumpa orang assalamualaikum, jumpa orang assalamualaikum. Tapi ada satu salam yang wajib bila kita pergi rumah orang. Nak bagi salam, bukan sunnah lah, wajib. Kan? Ya. Wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillah mubarakatan tayyibah ataupun tayyibatan mubarakah. Mubarakatan tayyibah betul. Tadi surah An-Nur juga. Dua-dua ni surah An-Nur. Kata Allah, bila kamu masuk satu rumah, kamu beri salam. Tahiyyatan min indillah. Yang kita bagi salam tu sebenarnya satu tahiyyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tahiyyah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bagi salam sesama kita lah, tapi dia tahiyyah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala suka benar kita sesama kita mengucapkan salam lah. Ni disebut dalam konteks nak masuk rumah. Bila kamu masuk satu rumah, maka beri salam. Dia satu tahiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi dah beberapa ayat yang lain. Nampak? Ada bab fatlus salam wal amru bi ifsyaihi. Kelebihan memberi salam dan perintah Allah akan supaya kita menyebarkannya. Dia marilah beberapa hadis Nabi sallallahu. Itu bab yang pertama. Kemudian mari bab yang kedua, kaifiyatus salam, macam mana kita nak bagi salam. Kan? Kita bagi salam macam mana, kita jawab salam macam mana. Assalamualaikum juga, Assalamualaikum. Ataupun boleh panjang lagi, ataupun boleh ada Assalamualaikum. Ambil ka je. Kan? Adalah beberapa kaifiat menerusi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Hak afdal Assalamualaikum lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ke orang. Orang pun jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hak paling afdal lah. Seumpamanya di sarankan oleh para ulama. Tapi kalau Assalamualaikum saja boleh. Jawab saja Waalaikumsalam pun boleh. Hatta Assalamualaikum pun boleh. Dia pun jawab Waalaikumsalam. Kan? Jumpa kawan kita Assalamualaikum. Kau ni apa salam macam tu? Boleh juga, harus. Tapi dia kurang afdal sikit lah berbanding Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana hak paling afdal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling kurang Assalamualaikum warahmatullahi. Paling kurang lagi Assalamualaikum. Paling kurang lagi Assalamualaikum. Paling kurang lagi Salamun alaika. Bolehlah kau. Aisyah radhiyallahu taala anha, Muawiyah ketika dilantik menjadi gubernur. Biasalah sebab dia isteri Nabi yang paling alim. Muawiyah sering minta nasihat daripada Aisyah. Dia hantar surat. Ya Aisyah ausini wala tuksir alayya. Wahai Aisyah, bagilah aku nasihat sikit, tapi jangan banyak-banyak, kata Muawiyah bin Abi Sufyan. Aisyah pun nak ajar Muawiyah hal-hal yang bersabit dengan ibadah. Muawiyah pun tahu. Dia
bagi tahu perkara yang bersabit dengan kepimpinan lah. Tapi dia kata assalamualaikum, salam ke atas kamu. Dia tak kata assalamualaikum, tak, assalamualaikum. Iltamis ridallah fi sakhatin nas. Kamu carilah redha Allah walaupun dimarahi oleh manusia lain. Wala tastamis sakhatallah fi ridhan nas. Tapi jangan kamu cari keredaan manusia sehingga membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata nasihat dia lah ya. Lepas tu adalah beberapa bab yang lain. Ada adabus salam, ada adab salam. Macam mana nak bagi salam ke orang? Tadi kaifiyatus salam, kaifiyat salam. Lafaz dah seumpamanya ni adabus salam, adab nak bagi salam. Boleh tak kita bagi salam assalamualaikum sambil tunduk? Boleh tak? Ataupun kita bagi salam assalamualaikum muka masam? Boleh tak? Itu dipanggil adabus salam. Ada adab salam. Dan mari lagi lah sehingga ada 9 bab di bawah bab berkenaan. Dia satu bab yang besar. It's such a huge topic. Dia satu bab yang besar. Nampak? Jadi samalah pengarang ni pun bab mari banyaklah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagainya ada hubung kait. Sama juga beri salam kepada orang kufar, boleh ke tidak? Bila sebut kufar ni ada dua lah, al-musyrik, apa nama? Satu yang semua berhala, satu lagi ahli kitab, orang Yahudi, orang Kristian. Jadi macam mana? Dia nukilkan dalam buku ini, tapi ulama kita dah ajar terlebih dahulu. Umpama Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin dia tidak menceritakan, dia bagi hadis Nabi je. Hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, la tabda'ul yahudu walan nasara bis salam. Fa idza laqitum ahadahum fi at-tariqi fattarruhum ila atyaqihi. Nabi kata satu hadis je. Jangan kamu mulai memberi salam kepada orang Yahudi dan orang Nasara. Kalau kamu jumpa dia di tengah jalan, bagi dia duduk tepi. Rapat-rapat kan, jangan bagi ruang kat dia. Macam Nabi larang lah. Dan Imam Nawawi tak sebut dalam Riyadhus Shalihin. Pasal Riyadhus Shalihin ni dia buku hadis je. Dia tak hurai banyak. Sikit sangat dia hurai. Tapi dia hurai dalam buku yang lain. Antaranya dalam Syarah Sahih Muslim. Di mana katanya ulama dalam hal ni ada beberapa pendapat lah ya. Majoriti tidak mengharamkan, hanya memakruhkan sahaja. Kalau kita bagi salam assalamualaikum warahmatullahi lah kepada orang kufar, orang Yahudi baik, orang Kristian baik, penyembah-penyembah berhala baik. Kalau kita bagi assalamualaikum warahmatullahi, itu memang majoriti memakruhkan, segelintir mengharamkan. Yang mengharamkan ialah yang standard dalam mazhab Syafi'i. Itu pun tidak semua ulama Syafi'i mengharamkan. Masih ada sebagai yang memakruhkan. Tapi majoriti hanya memakruhkan saja di atas dasar-dasar tertentu. Tapi kalau kita bagi selamat pagi, good morning, ada tak ada isu lah. Ini kalau kita guna betul-betul lafaz yang berkenaan. Dan insya-Allah taala saya akan masuk bab itu. Siapa yang disuruh memulakan salam, hadis-hadis Nabi tentang salam, salam kepada ahli zimmah, especially hadis-hadis yang masyhur lah yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW. Dan yang perlu kita tahu akhirnya ialah salam ni sebenarnya dia adalah pensyaratan yang awal. Tidak hanya kepada Rasulullah SAW, tidak juga kepada nabi-nabi yang terdahulu, sama ada yang dekat dengan Nabi ataupun yang jauh dengan Nabi. Tapi dia telah disyariatkan seawal penciptaan Adam alaihi salam ketika dia berada di syurga. Dan ini hadis ini juga dibawa oleh Imam Nawawi dan diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim dan Riyadhus Shalihin. Dia memasukkan di mana Allah Subhanahu wa taala bila dia ciptakan Adam alaihi salam, antara benda mula-mula yang Allah Taala suruh ialah pergi kepada para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama khalaqallahu Adam qala lahu idhhab ila ulaika nafarin minal malaika fanzur kaifa yuhayyunaka fa innahu tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatika. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim kata Nabi daripada Abi Hurairah, bila Allah Taala ciptakan Adam, Allah Taala suruh pergi jumpa malaikat, kamu pergi kepada malaikat-malaikat berkenaan. Ada satu malaikat ni, satu kumpulan, kamu pergi kat situ. Apa kamu buat? Kamu dengar dia cakap apa, dia ucap apa, kamu dengar. Dia pun pergi. Bila dia pergi, Adam yang mulakan ucapan.
Adam kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana Adam boleh cakap pula? Allah Ta'ala ajar dia lah. Kan? Tapi dia cakap dulu. Sebab itu bila kita mendatangi satu kaum, kita kena bagi salam dulu. Yusallimu rakibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'idi wal qalilu 'alal kasir. Kita duduk kat masjid, orang masuk. Orang masuk tu bagi salam dulu. Sama dengan Adam alaihi salam. Allah Ta'ala suruh pergi, pergi bagi salam lah kat malaikat tu. Tengok dia jawab macam mana. Dia pun masuk, dia masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam bagi lafaz perfect dah. Malaikat pun jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab itu saya kira Allah Ta'ala alam lah. Sepakat para ulama itulah lafaz paling afdal, kerana dia adalah lafaz yang awal-awal disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara khusus, dan secara amnya itulah tahiyyat atau ucapan salam, bukan hanya Nabi Adam alaihi salam, tapi juga seluruh zuriat selepas-lepas itu. Cuma sebab itu setiap agama samawi dia ada tahiyyah masing-masing. Kita Assalamualaikum ni bahasa syarak Nabi Muhammad, ni bahasa Arab. Orang Kristian dia ada tahiyyah dia. Kita pun tak tahu, tak belajar agama Kristian. Orang Yahudi ada tahiyyah dia. Dan begitu Nabi-Nabi yang terdahulu, kerana ia adalah pensyariatan yang awal. Nampak? Cuma masing-masing dengan bahasa masing-masing. Kita ni bahasa Arab lah, kan, bukan bahasa ni. Mudah-mudahan. Jadi saya rasa setakat itu dulu untuk pagi ni. Ada soalan tak? Simple question, simple answer. Tak ada, tak apa. Ada jamuan tak? Tak ada ya. Jamuan apa Ustaz PKP? Pergi kedai buka kan? Tahu nak makan aja. Kul-kul azab. Puasa lah. Kita puasa. Nak tak puasa. Kul-kul azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafar dan surah Al-Asr.